baru-baru ni saya ingat dalam minggu lepas kot, heboh tentang satu isu di mana ada seorang hamba Allah ni dia pergi ziarah pusara ayahandanya. Dia pergi ziarah kubur ayah dia. Macam biasalah ada sebagai orang yang pergi ziarah kubur, maka memberi salam, dan itulah yang diajar dalam agama kita. Tapi itulah ada satu misteri yang berlaku adalah bila dia bagi salam saja, Assalamualaikum, pada mulanya dia tak sedar, dia tak perasan benda tu. Tapi bila dah rakaman video yang dia rakamkan ketika dia ziarah kubur ayah dia tu didengar semula oleh adik-beradik ataupun ahli keluarga dia yang lain, maka perkara ini barulah disedari. Apa dia? Dengar dengan betul-betul teliti, dengar betul-betul, dengar. Memang dengar jawab salam. Kat ujung tu sikit ada dengar. Kan, cuma mungkin dalam video saya dekat YouTube ni saya tak letak audio lah. Kan boleh tengok dekat banyak link ataupun dekat Instagram ada, dekat TikTok saya pun ada kat sana. Tapi itulah, memang dengar tu, kalau volume tu dikuatkan memang dengar. Waalaikumsalam. Hujung tu slow dengar. Padahal hamba Allah tersebut dia pun bagi tahu tak ada siapa kat situ. Memang tak ada siapa. Dia je yang datang. Orang dengar Waalaikumsalam tu sayup-sayup dengar. Dan jangan kata dia yang dengar. Kita yang dengar ni bila di volume up kan, dikuatkan nada suara itu, memang dengar dengan jelas. Maka menimbulkan pelbagai tanda tanya, menimbulkan pelbagai persoalan tentang isu ini. InsyaAllah saya akan jawab setakat mana kemampuan kapasiti ilmu yang saya ada. Memang seram ke isu ni, tapi tak apa, kita dengar satu-satu penjelasan. Ingat, kita tak pernah ditinggalkan oleh Nabi tanpa panduan, tanpa ilmu, tanpa suluhan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi saya cerita terlebih dahulu. Kita kalau pergi ziarah kubur, antara ada adab yang perlu dijaga. Sebab setengah orang dia beranggapan kalau pergi ziarah kubur ini adalah satu benda yang dilarang. Kau Ustaz, ziarah kubur ni kan benda yang dilarang. Kalau nak diikutkan, ya, dulu riwayat Ibnu Majah meriwayatkan bahawa Nabi SAW, Nabi dahulunya pernah melarang daripada ziarah kubur. Namun sekarang, sebab apa? Sebab dulu-dulu orang yang ziarah kubur ni dia buat benda pelik-pelik. Dia pergi buat benda pelik-pelik lah. Dia menangis, dia pergi menjerit-jerit dekat kawasan kuburan, ataupun kadang tu ada yang minta nombor pun ada, minta nombor lah, buat benda khurafat dekat kubur pun ada. Jadi untuk nak mengelakkan perkara tersebut daripada berlaku, maka itulah Nabi melarang pada mulanya. Walau bagaimanapun selepas daripada itu Nabi menggalakkan, Nabi membenarkan perbuatan ziarah kubur itu dengan kata Nabi, fazurul qubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Wa tuzakkirul akhirah. Dia dapat ataupun dalam hadis yang lain Nabi sebut fa innaha tuzhadu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Kerana ziarah kubur ini dia dapat menjadikan kamu zuhud terhadap dunia dan akan mengingatkan kita akan akhirat. Bila kita ziarah kubur, kita kan mengingatkan bahawa kelak kita pun akan meninggal sama, kita juga akan pergi mengikut jalan yang sama, kita bukan selamanya hidup, kita juga akan meninggal dunia. Jadi timbul kesedaran dalam hati, timbul keinsafan dalam hati, aku juga akan meninggal dunia nanti. Macam tu. Jadi kalau syarat-syarat itu dapat dijaga, silakan pergi ziarah kubur. Tak kiralah raya ke Ramadan ke, bila-bila masa sekalipun, kerana ia ada kebaikannya kalau kena dengan cara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tengok ya,
kita bila ziarah kubur, antara perkara yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iaitu mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Bagaimana cara mengungkapkan salam kepada penghuni kubur itu? Riwayat Imam Muslim, Nabi mengajarkan dengan menyebut Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ustaz panjanglah, ringkaslah sikit. Nak bagi salam, nak tengok lirik pula, nak tengok skrip lagi. Ringkas pun tak apa. Kalau saya sendiri pun Assalamualaikum ya ahlud diyarun minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera kepada semua penghuni-penghuni kubur di kalangan orang-orang beriman, dengan izin Allah, insya-Allah aku juga akan mengikut jalan-jalan kalian. Aku juga akan menyusul. Maknanya aku juga akan duduk dalam liang lahat tu nanti. Nampak? Daripada lafaz salam, salam perantauan pula. Salam apa? Salam pada ahli kubur tu lah. Juga syarat dengan mesej-mesej keinsafan, kesedaran. Macam tu. Lepas tu pula, kita kena faham, bila kita bagi salam kepada penghuni-penghuni kubur, maka janganlah kita duk harapkan kita akan mendengar jawab salam. Dia sama aja macam orang kita ni, ada setengah-setengah keadaan kita bagi salam, kita tak payah nak tunggu jawapan itu kita dengar. Tak mesti. Macam contoh, kita bagi salam ketika akhir solat. Kan kita habis sembahyang kan, lepas tahiyat kan, innaka hamidum majid. Kan kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan bila kita bagi salam kat siapa? Makmum jemaah sebelah? Tak. Kita bagi salam kat siapa? Kan? Macam sekarang ni, mak saya tengah gunting pokok. Nampak tak? Tu mak saya tu. Nampak mak tu? Mak gunting pokok tu. Kan? Kalau saya bagi salam kat mak saya, tak apalah. Ada yang kata mak comel, mak ustaz comel. Memang. Kita bagi salam tu, salam kat malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi. Malaikat belah kanan, malaikat belah kiri. Tak payahlah tunggu malaikat tu jawab. Takkan nak tunggu malaikat tu jawab. Ninggal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Malaikat tu jawab, ninggal. Tak payahlah tunggu. Kan? Kita bagi salam itu. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita bagi salam tu, dia jawab lah. Jadi, kita tak payah tunggu jawapan malaikat. Sama juga kita bagi salam kepada penghuni kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ahadin yamurru biqabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallim alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, apabila seseorang itu melewati kuburan saudaranya, dia lintas dekat kawasan kubur orang beriman, dan kemudiannya dia memberi salam, Assalamualaikum, dia bagi salam. Lepas tu pula, bila kita bagi salam, maka kata Nabi, illa arafahu wa radda alaihi salam. Orang atau penghuni-penghuni kubur, mereka tahu. Mereka tahu arafahu. Bila kita ziarah kubur, bagi salam. Lepas kita bagi salam, maka orang atau penghuni-penghuni kubur itu memang mereka menyedari akan kehadiran kita, dan mereka pun waradda alaihi salam. Mereka menjawab salam kita. Penjejak Ifrit mak, dia kata makcik lawa ustaz. Macam mana mak? Alhamdulillah mak kata. Jadi bila kita bagi salam, maka penghuni kubur memang dia jawab. Okey, jadi balik pada persoalan tadi, kalau sekiranya berlakulah kejadian-kejadian ataupun isu-isu lah, kes-kes macam tadi tu, maknanya
dengar. Walaupun di hujung-hujung telinga, dengar juga. Waalaikumsalam. Dekat kawasan kubur, maka tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak mengizinkan perkara-perkara ini berlaku. Allah Ta'ala kalau dia izin, maka perkara ini semua tidak akan mustahil akan berlaku. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap satu perkara. Bagi kita yang hidup ni, mungkin kita terkejut. Tapi dalam masa yang sama, kita faham bahawa Allah berkuasa dan kita doakan saja yang baik-baik. Doakan keampunan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, di kalangan orang tua kita, di kalangan ahli keluarga kita yang telah pergi meninggalkan kita. Allah Ta'ala, Allah kurniakan apa? Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. InsyaAllah hidup kita akan bahagia. Dan jangan duk buat benda pelik-pelik. Mentang-mentang terdengar sayup-sayup, dengar ada jawab salam pula daripada kubur, maka ada pula buat perangai tak tentu arah. Dia pergi buat pemujaan, dia minta nombor, dia minta perkara-perkara pada kubur tu pula. Jangan. Kita apa-apa dalam hidup minta hajat semua pada Allah. Ada orang pergi ziarah kubur, dia minta tolong ayah dia pada. Dia kata, ayah kan ahli syurga. Ni dia sembang dengan kubur ni. Dia kata, ayah kan ahli syurga. Kan? Ayah tolonglah. Ni esok kau ni cek nak interview. Cik nak minta kerja, ayah tolong minta dengan Allah Ta'ala boleh? Cik dapat kerja. Jadi apa? Benda-benda khurafat, benda-benda syirik, benda-benda semua minta jauh lah. Kita minta doa pada Allah. Orang yang telah meninggal dunia dah tak ada apa-apa lagi dah. Kan terputus. Kan? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Matinya seorang anak Adam itu terputus semua. Offline dah. Kecuali 3 perkara. Termasuklah apa? Sedekah jariah, wakaf yang dia buat. Lagi apa? Doa daripada anak yang soleh. Lagi apa? Termasuklah juga sedekah anak yang soleh. Dan ilmu yang dimanfaatkan. Al-ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Inilah ilmu-ilmu yang sahabat-sahabat dapat. Menerusi saya, menerusi mana-mana asatizah guru-guru yang lain. Itulah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kebaikan dalam kehidupan kita mudah-mudahan. Jadi saya kira sampai di sini sajalah sembang-sembang kita pada waktu ini. Saya pun nak sambung, nak mengemah rumah apa yang patut. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan yang banyak dalam kehidupan anak-anak yang tak pernah lupa untuk berbakti pada orang tuanya. Sama ada mak ayah dia masih hidup atau mak ayah dia telah meninggal dunia. Kalau dah nama anak yang soleh ni, dia akan sedaya upaya berusaha untuk buat apa sahaja untuk kebaikan orang tuanya, sama ada masih hidup ataupun telah pun meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita.